بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebaik-baik tempat di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada tuan pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, dan seterusnya EJK yang turut menjayakan program kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya juga memohon kemaafan sebab saya masuk di Raub ni seolah-olah langgar kawasan. Saya cuba hubungi abang kawasan, adinda saya Datuk Bat, tapi tak dapat. Mungkin dia sibuk, dia busy. Jadi tak apalah, saya masuk ke Raub malam ni insya-Allah bersama tuan-tuan dan puan-puan. Berbekalkan sedikit masa, mudah-mudahan adanya manfaat dan sedikit pencerahan yang kita dapat kongsikan bersama. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam awal suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat 1, ayat pertama daripada suratul Kahfi. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa surah Al-Kahfi adalah merupakan suratul Makkiyah, satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah ini mengandungi 110 ayat. Bila sebut surah Makkiyah, bermakna dia adalah surah yang diturunkan di Mekah. Tetapi ada perbahasan, pendapat dan khilaf di kalangan ulama. Adakah di dalam surah ini, yakni surah Al-Kahfi, adanya ayat-ayat madaniyah? Ada, sememangnya itulah yang dibahaskan. Dalam 110 surah Al-Kahfi
Ayat 28 adalah ayat Madaniyah. Ayat 82 hingga 101. 82, 83, 84 sampai 101 juga adalah ayat-ayat Madaniyah. Selain itu semuanya adalah Makkiyah. Dan surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad selepas surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul Ghashiyah. Turun surah ni dulu pada Nabi, kemudian barulah diturun suratul Kahfi. Baik. Untuk kita membahaskan tentang surah Al-Kahfi, ada baiknya kita mengetahui sedikit sebanyak hubungan ataupun connection di antara surah yang kita nak belajar ni, iaitu surah yang ke-18 dengan surah sebelumnya, iaitu surah yang ke-17 yang dinamakan sebagai suratul Isra. Ini penting kerana ilmu ini jarang sekali dibahaskan oleh guru-guru ataupun ustaz kita. Ilmu ini dinamakan sebagai ilmu siyakul Quran. Di dalamnya terbahagi kepada siyakus surah dan siyakul ayat, iaitu hubungan di antara satu surah dengan surah sebelumnya. Hubungan di antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dinamakan sebagai ilmu siyak. Barulah kita akan dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah menerusi setiap ayat-ayat dan surah-surah yang berkaitan, terutamanya surah yang saling berdampingan di antara satu dengan surah yang lain. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Isra sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membicarakan golongan yang beriman, yang pernah ada, yang pernah wujud sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan Islam, mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah, mereka adalah golongan yang beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Siapakah mereka? Itulah Bani Israel. Sebab itu surah Al-Isra, nama lain bagi surah ini ialah surah Bani Israel. Kenapa mereka ini dianggap sebagai golongan yang beriman sebelum Nabi Muhammad? Kerana mereka mempercayai ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada Nabi dan Rasul yang berada sezaman dan sehayat dengan mereka, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi salam. Mereka juga turut beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa pada ketika itu, iaitu kitab Taurat. Dan mereka beramal, melaksanakan, menghayati setiap ajaran yang terkandung di dalam kitab tersebut. Inilah inti, inilah kepentingan kita memahami tentang golongan ini di dalam surah Al-Isra.